Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwan illa lil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati saudara Sipau. Sebab dia masuk dulu tadi, kan? Dan juga rakan-rakan saya yang lain yang sempat bersama saya dalam akaun nombor 2 saya ni. Kenapa saya live akaun nombor 2 ni? Sebab akaun nombor 1 dalam tahanan ISA masih lagi belum dibebaskan di peringkat Mahkamah Rayuan. ISA selalunya tak berbicara, tapi dalam TikTok ni ISA dia boleh buat rayuan. Saya telah pun menghantar fail rayuan ke Mahkamah Rayuan untuk saya melepaskan kembali akaun saya pertama yang sekarang ini ditahan di bawah ISA. Tanpa ada siasatan, maka saya telah pun ditahan, maka saya pun telah pun membuat rayuan dan doakan insya-Allah rayuan saya diterima dan saya boleh kembali bersama dengan akaun saya yang asal. Ini adalah akaun simpanan, reserve. Saya kena adakan banyak akaun reserve, saudara. Sebab walaupun kita bersama dengan kerajaan perpaduan, tetapi kehidupan kita tak seperti kerajaan. Kita sama juga seperti orang lain yang selalunya kena sekat, kena ban. Walaupun kita tidak bercakap benda-benda yang sensitif. Yang peliknya, yang kita jadi pelik, di pihak sana yang main isu raja, isu pelantar, isu macam-macam isu, nampaknya di TikTok berleluasa. Semakin lama semakin bercambah. Aman sentosa mereka, seolah-olah mereka dipelihara oleh TikTok. Kita yang tak pernah main isu-isu seperti itu, nampaknya terpaksa melalui dugaan dan ujian ini. Apa pun, kita harus reda kerana nak menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Tentunya ada halangan dan rintangan yang terpaksa kita lalui. Jangan ingat, bila kita bersama dengan parti pemerintah, maka kita tidak ada lagi diuji. Ujian sewaktu kita menjadi pembangkang dengan ujian sewaktu kita jadi kerajaan, dia berbeza. Tetapi ujian tetap ada. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia Madani. Seperti mana yang kita ketahui, baru diumumkan bahawa dividen KLBSP tahun ini meningkat. Di mana konvensional dividennya adalah 5.5%. Itu untuk konvensional. Kemudian untuk syariah 5.4%. Jadi meningkatlah daripada sebelum ini. Itu dalam keadaan dikatakan ringgit jatuhlah, baru setahun jadi kerajaan, tetapi dividen meningkat. Pengangguran berkurangan, inflasi turun. Bonus pada kita kerajaan telah pun dibayar. Bukan omong-omong kosong. Bukan macam Din Cirit. Umum-umum tak buat pun. Umum-umum bayar hutang FEDA, tak bayar pun. Cakap mulut aja. Air liu aja Din Cirit ni. Dia umum, Anwar yang bayar. Dia umum, Anwar yang bayar. Jadi kita dengan kerajaan ni, Anwar umum dan dah dibayar pun. Saya silap dah habis pun duit tu. Dapat 2 bonus ni. 2 bulan. 2 bulan pula. 2,000. Kaki tangan awam dapat 2,000. Pesara dapat 1,000 termasuk veteran. Ada yang kata, alah nak terima kasih apanya, itu duit rakyat, itu hak rakyat, betul lah. Siapa nak kata duit Anwar? Anwar pun tak ada gaji, kan? Dia tak mampu nak bagi. Memang duit rakyat pun. Masalahnya dulu-dulu pun, tahun-tahun sebelum ini pun, duit rakyat juga. Tapi kenapa tak bagi? Kenapa tak bagi? Isu dia. Duit ada, ekonomi waktu itu okey lagi. Tak bagi juga. Kenapa? Yang kamu ambil untuk kamu boleh. Untuk Janawi bawalah.
kemudian kamu nak baiki kediaman rumah kamu, Perdana Menteri, order Mercedes, boleh pula. Nak bagi gaji bonus kita awam tak boleh. Ya. Berapa jumlah kau bagi? 1,000 pun tak sampai. Ya, 1,000 pun tak sampai. Kita awam dapat bonus. Berapa tahun dah tak pernah merasa pun. Sampai ke tahap 1,000 pun tak pernah merasa, saudara. Yang pesara dapat 200 lebih. Kali ini dapat 2,000, pesara dapat 1,000. Duit kerajaan juga. Mereka dulu pun jadi kerajaan, ada duit juga. Tapi kenapa tak bagi? Kenapa kamu gunakan duit itu untuk repair rumah kamu, kediaman resmi kamu, order Mercedes? Itu beza dia. Rahim, terima kasih Rahim. Lama ngilang yuk, memanglah akaun kena sekat. Ni pun tak pasal pakai akaun ini. Akaun bukan kena ban, dia kena gantung. Ya, saya dalam proses rayuan sekarang ni. Harap dalam 3 hari ni, dalam minggu ni boleh gunalah akaun pertama Yamaha. Terima kasih. Cor apa ada ni, ya. Ada kata 2,000 itu hak. Siapa kata bonus bukan hak? Mana ada bonus hak? Tak ada pun dalam peraturan bonus itu hak. Itu adalah pemberian kerajaan berdasarkan pertimbangan dan prestasi. Macam orang kerja kilang lah, bukan hak kilang nak bagi bonus. Sebulan ke 2 bulan ke setengah bulan ke, dia berdasarkan prestasi, produktiviti kilang, dia bagilah bonus. Kalau dia untung banyak, dia bagilah. Jadi kerajaan memberi bonus ini kepada kaki tangan kerajaan sebab apa? Pertamanya, memandangkan hampir 12 tahun skim gaji tidak pernah dikaji. Sepatutnya ikut undang-undang. Yang ini ikut undang-undang. Yang ini memang betul hak pekerja. 10 tahun sepatutnya skim gaji yang kita nak awam itu hendaklah dikaji semula. Setiap 10 tahun. Itu hak pekerja. Kerajaan kena buat. Tetapi 10 tahun di zaman itu sepatutnya dikaji. Ketika Din Cirit jadi Perdana Menteri, tak dibuat kajian. Jawatan kuasa pun tak dibentuk. Usahakan nak bagi gaji. Jadi kepada Yamaha ni, kalau nak komen boleh, tapi jangan komen berturut-turut. Bagi admin, kalau ada kat sini mute dia ataupun block. Anda boleh komen, anda boleh kritik, tapi kalau anda buat macam ini berulang kali copy paste, mana anda mengganggu orang lain. Jangan tunjuk cerdik sangat. Jadi minta admin, jadi dia tak mau dia nak ganggu kat sini, dia tak bagi orang lain dengar penjelasan kita. Betapa bobroknya mereka. Betapa bobroknya mereka jadi kerajaan, saudara. Jadi admin jalankan tugas. Orang yang macam ini copy paste, hujah pun tak ada, tolong campak dia keluar. Waktu Din Cirit jadi Perdana Menteri, sepatutnya dah cukup tempoh untuk mengkaji gaji kaki tangan awam. Dia sepatutnya lah. Tapi dia tak buat, saudara. Apa yang dia buat? Dia sakau duit, jana wibawa. Apa dia buat? Dia gunakan duit rakyat, renovate kediaman rumah Perdana Menteri 38 juta lebih. 38 juta, saudara. Untuk renovate, bukan rumah baru, renovate. Renovate. Kemudian dia tempah Mercedes. Hari ni Walaon sibuk kata Anwar dapat Mercedes baru. Saya nak tanya Walaon, berapa sen duit rakyat digunakan untuk Anwar dapat Mercedes tu? 1 sen pun Anwar tak pakai duit rakyat. Yang di-Pertuan Agong memberikan kereta itu diguna pakai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pendaftaran pun nama Tuan Agong dia bagi Anwar pakai. Kenapa kau sakit hati? Kenapa kau dengki? Duit rakyat tak digunakan dan Anwar tak kemaruk pun nak pakai naik Mercedes tu. Kalau dia kemaruk, saudara, Mercedes dah ditempah oleh Muhyiddin dah. Dah sampai bila Anwar jadi Perdana Menteri, Mercedes tu sampai. Anwar dah terima dokumen. Kenapa ada Mercedes ni? Kenapa gunakan duit rakyat beli Mercedes 1 juta lebih? 1 juta lebih, saudara, Mercedes yang ditempah tu. Anwar kata, saya tak nak pakai, pulangkan balik. Boleh tak pulangkan balik dan dapatkan balik duit tu? Itu duit rakyat. Takkan saya dah sedap-sedap duduk atas kereta 1 juta lebih, rakyat masih lagi dalam keadaan sengsara. Maka Anwar kata, pulangkan balik kereta ini, ambil balik duit. Itu yang Anwar buat.
Kalau dia kemaruk sangat nak kereta mewah, Mercedes, lebih baik dia terima aja. Sebab dia boleh lepas tangan. Kalau Anwar terima itu hari, ya, Mercedes tu, rakyat pun tak boleh kata apa kat dia. Anwar boleh tepis dengan menyatakan bahawa bukan saya yang tempah, bukan saya yang order ni. Dia yang kirit zaman kerajaan PN yang order. Jadi saya pakai je lah. Boleh je Anwar jawab macam tu. Tapi Anwar tak nak jawab macam itu. Sebab dia rasa selagi dia ada tanggungjawab, ya, dan selagi benda tu boleh dipulangkan balik, kena pulangkan balik. Sebab dia tak kemaruk sangat nak kereta mewah ni, saudara. Cukuplah dia naik kereta Proton yang ada tu, dan dia naik dah Proton itu. Tiba-tiba, ya, rezeki dia. Agong kata, naiklah, aku bagi kau lah Mercedes sini. Ya, flat pun biasa je, tak ada flat mewah pun. 4 angka ya flat dia, macam orang lain. Naiklah kereta ni, kata Agong. Mungkin Agong merasakan tak sampai hati tengok, kan, Perdana Menteri naik kereta Proton. Proton, kan. Mungkin Agong kata bagilah dia Mercedes. Dan Anwar, kalau dah pemberian Agong, saudara, raja, kalau kita tak nak pun tak boleh tolak. Dari segi adab kita lah. Ya, kalau kita tengok istilah zaman kesultanan, raja-raja dulu pun, lah kita baca, menjadi kebiasaan kepada raja-raja dulu, sultan-sultan dulu, memberi anugerah kepada mana-mana pegawai istana dia. Apatah lagi bendahara. Ya, bendahara tu macam Perdana Menteri lah sekarang ni. Ya, bila sultan ada hari kerajaan dia ke, hari sambutan, kadang dia bagi hadiah. Kalau zaman dulu dipanggil hadiah persalinan. Ni raja bagi penghargaan kepada pegawai-pegawai istana dia yang berjasa, ya, yang taat dengan dia. Ya, jadi sudah jadi kebiasaan raja-raja ni, raja Melayu memberikan anugerah kepada pegawai-pegawai istana dia. Ya, itu biasa. Ya. Dulu hadiah dia persalinan, dia beri kepada hang tua, hadiah persalinan dia bagi kepada bendara-bendara macam-macam lah, temenggung lah. Itu sejarah Melayu dulu. Itu menjadi kebiasaan dan adalah menjadi satu kewajipan orang yang menerima itu, menerimanya sebagai menandakan penghargaan kepada, ya, hadiah yang dibeli oleh raja. Jadi sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, apabila raja dah bagi kat dia, dia takkan nak tolak. Ya, bukan dia tak boleh tolak, ini diberikan. Dan Anwar fikir pula ini bukan melibatkan duit rakyat, sumbangan daripada raja kepada dia, maka dia ambil. Dia ambil. Dia bukan kemaruk sangat nak naik kereta tu. Kalau dia kemaruk itu hari pun dia dah ambil lah. Ini wala ni pun cerita pasal AST 800, 600. Ini pun bodoh juga. Cuba tanya dia, apa kesan pada dia? Dan cukai yang naik tu kepada siapa? Dia tak boleh jawab. Dia tak jawab, saudara. Pasal semenjak bila wala ni cerdik? Dia tak cerdik. Tak cerdik, saudara. Sebab itulah, kerana tidak cerdiknya dia ini, maka Lebay Hadi yang bodoh itu dilihat cerdik. Lebay Hadi ni bodoh, saudara. Tapi dia nampak cerdik sebab dia mempunyai pengikut yang bodoh, lebih bodoh daripada dia. Maka dia dilihat cerdik. Nak tahu cerdik, tak cerdik Lebay Hadi ni, apabila dia bersama dengan orang yang cerdik, baru nampak dia tu bodoh. Contohnya kalau dia berada dalam parlimen. Cuba saudara tengok, kalau Lebay Hadi berada dalam parlimen, pernah tak selama 1 tahun dah sekarang ni, 1 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dah berapa kali bersidang parlimen, pernah tak saudara tengok Lebay Hadi menggunakan kesempatan yang diberi oleh Perdana Menteri untuk soal tanya dia, PMQ, sesi PMQ, soal jawab dengan Perdana Menteri. Tanyalah apa pun, ekonomi ke, pertahanan ke, pendidikan, bahkan agama sendiri pun, yang dikatakan kepakaran Haji Hadi itu. Cuba tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ruang telah diberi, tapi tak pernah Haji Hadi gunakan. Tak pernah sekali pun Haji Hadi menggunakan ruang di parlimen untuk bertanya dengan direct, berdepan dengan Anwar Ibrahim. Tak pernah, saudara. Sebab kalau dia bertanya, selama ini orang tak tahu dia bodoh. Kalau dia bertanya, confirm bodoh. Sebab dia tahu, dia tahu
bahawa dia bukan orang yang boleh berhujah bersama dengan orang yang lebih bijak. Dia hanya boleh bercakap dengan walaun yang bodoh-bodoh. Sebab walaun yang bodoh-bodoh ini, dia berprinsip apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak boleh nak petikai. Apa pun Haji Hadi sebut, jangan petikai. Dia tu ulama. Ya, dia menulis banyak kitab. Dia menulis banyak dalam Facebook. Dia ulama. Dia betul. Jangan kata dia bohong. Ya? Sebab itu bila Haji Hadi habis PRU itu lagi, bila Haji Hadi sebut dah cukup jumlah, lebih dari cukup, dah cukup jumlah, lebih dari cukup, tunggu istana panggil. Walaupun semua percaya, saudara. Takkan Haji Hadi nak bohong. Dia ulama. Dia lebay. Ya, sebelum dia menyatakan cukup jumlah, tentulah dia dah solat istikharah dulu. Tentu dia dah solat istikharah. Minta petunjuk dengan Tuhan. Dan selepas solat istikharah itu, dia mendapat ilham mengatakan dah cukup jumlah. Maka dia war-warkan. Kalau saudara tengok balik kat YouTube, ya, selepas mereka jual keluar daripada mesyuarat, berapa pimpinan keluar, wartawan kejar. Kebanyakan pimpinan tak nak berhenti depan wartawan. Semua nak, tak buka tingkap. Ya? Ada 2-3 orang je buka tingkap yang beri komen. Itu pun tak ada komen yang jelas. Mengatakan, tunggu dulu keputusan mesyuarat, kita tengah berunding. Kebanyakan komen dia orang lah. Pimpinan daripada PN ni. Separuh tu tak buka langsung tingkap. Tuan Man pun tak beri komen. Terus lalu depan wartawan. Selepas PRU 16. Tiba-tiba Haji Hadi, dalam sejarah tak pernah kita tengok Haji Hadi buka tingkap. Dia bila bertemu wartawan ni, dia ni satu pemimpin yang ego dan sombong. Dia takkan buka tingkap, saudara. Jumpa penyokong kiri kanan ke, dia takkan duduk dalam kereta tu macam buruk jinak. Kan? Duduk, dia takkan buka, takkan lambai. Tapi masa lepas PRU 16, tiba-tiba dalam sejarah dia buka tingkap. Bukan sekadar buka tingkap, saudara. Dia hulur kepala dia, keluarkan serban-serban dia tu kat 2 tingkap. Supaya wartawan dengar dengan jelas apa yang dia nak sebut. Dan dia sebut berulang kali, saudara. Bila wartawan tanya, bagaimana pembentukan kerajaan baru? Apakah PN bersedia dan cukup jumlah untuk membentuk kerajaan? Dia pun tanpa berlengah lagi, dia mengeluarkan kepala dia kat tingkap. Maka dia berkata, dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Bahkan ayat itulah sekarang ini menjadi popular. Dan ada di kalangan rakan-rakan kita membuat ringtone. Dijadikan sebagai ringtone. Bila orang call je, dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Ada yang buat ringtone, saudara. Sebab nak ambil keberkatan ulama punya perkataan. Jadikan ringtone ataupun mesej. Ya, bila mesej sampai aja, dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah jadi ringtone, saudara. Begitu popularnya dia, Haji Hadi ni. Satu-satunya pemimpin yang berani bercakap. Sebab dia tahu walaupun dia bodoh. Ya, sebab dia tahu walaupun dia takkan tahu mengira. Jumlah 74 kerusi dengan 82 kerusi, confirm walaupun tak boleh kira. Kalau ada walaupun yang tahu kira pun, walaupun akan kata mereka salah, yang betul Haji Hadi. Bila Haji Hadi mengatakan 74 itu lebih cukup jumlah berbanding daripada 82. Sebab itu seronok jadi ulama ni, saudara. Seronok kalau kita jadi ulama. Sebab bila kita dapat title ulama sahaja, maka kita boleh perbodohkan semua orang. Asalkan kita sanggup tunggang agama. Kalau kita sanggup tunggang agama, saudara boleh hidup senang. Bila senang, terpulang pada kita lah. Tergamak ke tak tergamak? Kita nak tunggang agama. Tergamak ke tidak? Kita nak tunggang agama. Kalau kita fikir kita boleh saja tunggang agama, asalkan kita boleh dapat kepercayaan, maka tungganglah semahu-mahunya. Ini yang dilakukan oleh Haji Hadi, saudara. Bukan fitnah.
Fakta. Apa fakta dia? Haji Hadi pernah mengatakan perlembagaan ini perlembagaan penjajah. Bukan baru-baru ini. Ini baru-baru ini diulang balik. Dia refresh balik sebenarnya, saudara. Ini bukan perkataan baru. Yang dia tulis baru ini, yang polis tengah siasat ini, bukan benda baru, saudara. Yang mengatakan perlembagaan ini perlembagaan penjajah, ini bukan benda baru. Dia refresh balik. Sebab dia tahu orang dah lupa. Dia pernah ucap tahun 80-an lagi. Sebelum peristiwa Mamali berlaku. Inilah ayat yang dia guna pakai. Percayalah saudara-saudara, kita menentang UMNO Barisan Nasional bukan kerana namanya UMNO Barisan Nasional. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir. Oleh kerana itu kita menentang mereka. Kita menentang mereka adalah jihad. Dan kalau kita mati dalam menentang mereka, mati syahid. Takbir, kata Wala'on. Tahun 80-an di Banggul, Peradung, Terengganu. Di negeri dia lah. Maka dijajakan amanat itu. Ada yang tulis balik sebagai amanat. Di frame. Buat frame. Letakkan masjid, surau, markas-markas. Supaya menjadi sembahan kepada Wala'on yang bodoh dan bengap ini. Maka apabila itu dijadikan sebagai sembahan dan amanat, hadam. Sampai saya pun boleh hadam. Walaupun 80-an dulu, saya masih lagi remaja belia. Saya masih ingat lagi amanat tu. Saudara, 80-an ni saya masih boleh baca. Dan saya mengikuti perkembangan itu. Saya boleh hafal amanat itu. Ucapan Haji Hadi di Banggul, Peradung. Oleh kerana dia menjadi ratib setiap hari di kalangan penyokong mereka, maka timbullah suasana di kalangan mereka menganggap bahawa kerajaan ketika itu adalah kerajaan kafir. Kerajaan ketika itu adalah kerajaan taghut. Menentang mereka adalah jihad. Kalau mati menentang mereka, mati syahid, iaitu mati yang tidak perlu disolatkan, dikapankan dan dimandikan. Istimewa orang syahid ni, saudara. Bukan senang dapat syahid, tetapi dalam PAS mudah. Percaya cakap Haji Hadi, boleh dapat syahid. Percaya cakap Haji Hadi, boleh dapat syahid. Haji Hadi syahid tak? Dia tak. Dia cuma bercakap saja. Yang nak berjuang, kamulah yang bodoh ni. Yang bertempur di Memali, di kampung Siong Memali, Baling kan. Dalam Baling, kampung Siong ke bernama, saya pun tak ingat lah, 80-an. Bertempur di Memali, pengikut Haji Hadi. Mana Haji Hadi waktu itu? Apakah dia mengetuai perkumpulan itu? Sepatutnya kalau kamu kata melawan kerajaan adalah syahid, sepatutnya kamulah yang jadi ketua, kamulah jadi panglima. Seperti mana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan Islam. Sebagaimana dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para sahabat. Apabila mereka menentang puak-puak yang menentang Islam, mereka akan jadi panglimanya. Mereka akan mengetuai peperangan. Mereka di depan. Tetapi tidak Haji Hadi, sebab dia bukan berani. Dia penakut, dia bacol. Dia semua nak tunggang pengikut-pengikut dia yang taksub.